Okey, nampaknya kita boleh mula sekarang. Okey, jadi selamat petang dan selamat datang ke perbincangan buku kerja kali yang kedua. Okey, jadi hari ini subtopik yang kita akan bincangkan adalah 2.2 pemfaktoran. Okey, jadi kita lihat kepada soalan yang A ini. Senaraikan semua faktor sepunya dan nyatakan faktor sepunya terbesar. FSTB adalah faktor sepunya terbesar lah. Bagi sebutan algebra yang berikut. Okay, jadi sekarang kita cuba senaraikan apa yang ada lah. Okay, ini ada 1 darab dengan 4B. Apa lagi? 2 darab dengan 2B. Ada lagi? Ada 4 darab dengan B. Ada lagi? Tak ada. Okay, jadi untuk faktor bagi 4B, ada 6 pasangan, 3 pasangan ni lah. Okay, 16 ada 1 darab dengan 16B. 2 darab dengan 8B. 4 darab dengan 4B. Lepas tu ada 8 darab dengan 2B. Lepas tu ada 16 darab dengan B. Jadi ini merupakan faktor-faktor yang ada. Okey, lepas tu kita cari yang mana yang sepunya. Ada 1 kan? Okey, ada 2. Ada 4. Ada B. Lepas tu ada 2B. Lepas tu ada 4B. Jadi ini adalah faktor yang ada sepunya. Okey. Iaitu saya senaraikan ada 1, ada 2, ada 4, ada B, ada 2B, ada 4B. Tapi antara 6 faktor sepunya ini, 4B adalah faktor sepunya terbesar. Jadi jawapan bagi FSTB adalah 4B. Jadi ini merupakan cara dia lah. Okay, ini merupakan cara dia. Okay, lepas tu untuk soalan kedua, 5RX. Okay, ada 1 darab dengan 5RX. Ada 5 darab dengan AX. Ada apa lagi? A darab dengan 5X. Ada S darab dengan 5A. Jadi ini merupakan faktor bagi 5RX. Okay. Lepas tu bagi 5S, 1 darab dengan 5S kuasa 2. 5 darab S kuasa 2. Lepas tu S darab 5X. Ada lagi? Tak ada lagi. Kerana kalau kamu letak 5 pergi sini, sama juga. Kalau kamu letak S pergi sini, S kuasa 2 darab 5 sama dengan ini juga. Jadi daripada sini kita lihat mana faktor sepunya dia. 1. 1 memang adalah faktor sepunya setiap kali. 5. Lepas 5 ada apa? Ada X. Ada X. Lepas tu ada 5X. Okay. Jadi ini merupakan faktor sepunya yang ada. Okay. Jadi faktor sepunya yang ada dekat sini adalah 1, 5, S dengan 5X. Okay, jadi daripada semua ini, 5S adalah yang terbesar. Jadi faktor sepunya terbesar bagi sini adalah 5X. Okay, boleh? Kalau kamu ada masalah, tak faham mana bahagian yang cikgu terangkan, sila stopkan cikgu teruslah. Boleh kamu tanya terus. Okay?
Jadi kalau tiada masalah, kita akan teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okay, hari ini malam target kita 4 muka surat. Lepas tu, macam mana kita nak faktorkan ini? Okay, jadi ini cikgu pernah ajar kamu gunakan faktor, guna cara pembahagian berperingkat. Macam ni. Okay, 4P tolak 12Q. Okay, 14P tolak 12Q. Okay, boleh bahagi 2. Bahagi 2, dia akan tinggal 2P tolak 6Q. Dapat lagi bahagi 2, dapat P tolak 3Q. Dapat lagi bahagi? Tidak dapat sudah. Jadi di sini 2 darab 2 dia akan sama dengan 4. Jadi 4P tolak 3Q. Ini merupakan pemfaktoran dia. Okay, 4 di sini adalah hasil darab dekat sini ya, dekat bahagian sini. Okay, lepas tu soalan 2. Okay, soalan 2 sama juga 5P kuasa 2 tambah 20P Q. Okay, lepas tu 2 tidak dapat, 3 tidak dapat, 5. 5 tinggal P tambah 4P Q. Okay, nombor sudah habis. Tengok ada P, ada P. Boleh bahagi P. P kuasa 2 bahagi P tinggal P. Tambah P bahagi hilang sudah P lah, tinggal 4Q. Jadi ini merupakan dia. Jadi dekat sini saya darab 5 darab P, 5P. Jadi pemfaktoran di sini 5P darab dengan P tambah 4Q. P tambah 4Q. Ini merupakan penyelesaian dia. Okay, ingat okay, kamu boleh buat langkah-langkah ini di tempat lain ataupun di tempat yang bawah. Jangan kamu buat di tepi sini. Kenapa? Kerana ini adalah tempat untuk kamu tulis jawapan akhirnya. Okay? Jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, untuk soalan 3 ini, okay. Jadi dia ini adalah khas sikit lah. Tapi masih sama lagi. Kita guna pembahagian. A, B tambah B kuasa 2C tambah B. Jadi untuk ini kita tak nampak nombor. Tapi kita ada nampak B. Kalau kita bahagi B, tinggal A tambah BC tambah 1. Tahu kenapa 1? Kerana 1 darab B sama dengan B kan. Jadi B bahagi memang dia sama dengan 1 lah. Jadi di sini kita tak dapat bahagi dia sudah. Jadi jawapannya adalah B, A tambah BC tambah 1. Jadi ini merupakan penyelesaian dia. Ini merupakan penyelesaian dia. Okay. Jadi kalau kamu kata, cikgu, boleh saya tak buat langkah seperti ini tak? Boleh, sebenarnya tak ada masalah kerana langkah ini tidak menunjukkan, tidak wajib ditunjukkan. Okay, lepas tu untuk soalan 4, macam mana? Sama juga pembahagian berperingkat. 3M tambah 15, M kuasa 2, N tolak 9, N kuasa 2. Okay. Jadi di sini kita tengok dapat bahagi 2? Tak dapat. Boleh dapat bahagi 3? Dapat. Jadi 3. 3M bahagi 3 tinggal M. 15 bahagi 3, 5. M kuasa 2, M. Tolak 9 bahagi 3, 3. M kuasa 2. Okay. Jadi lepas tu, nombor tidak sudah dapat bahagi M kan, nampak M, M, N. Jadi bahagi M, jadi ini tinggal 1 tambah 5, M kuasa 2 jadi M, N lah. Tolak 3, M. Kenapa M? Tak ada 1 tak perlu tulis, kuasa 1 tak perlu tulis. Jadi di sini kita darab, jadi dekat sini dia adalah 3M. Jadi jawapan pemfaktoran di sini adalah 3M dalam kurungan 1 tambah 5MN tolak 3M.
Jadi ini merupakan penyelesaian dia. Okay. Okay, jadi kalau tidak ada masalah, cikgu akan teruskan kepada yang seterusnya. Muka surat 11. Muka surat 11. Cikgu di sini cikgu sengaja bagi kamu lihatlah penyelesaian dekat sini. Tapi cikgu masih akan guna apa? Kalau kamu masih ingat, ini adalah yang cikgu akan guna. Okay. Jadi di sini S, sini X. Okay, jadi 25. Okay, 25. Okay, 25. Biasanya kalau kita lihat sini lah, walaupun 25 ada 1, 25, ada 5 dengan 5, tapi biasanya kita akan pilih yang macam ni lah. 81, kita pilih 9 dengan 9. Jadi kalau kita darab silan, dia akan jadi 45X. 45X. Masih ingat di sini kena apa kak? Di sini dia mesti sifar. Kenapa? Kerana BS dekat sini, BS adalah sifar. Okay, jadi kalau dia mesti sifar, negatif. Negatif. So, that's why kamu nampak 5S tambah 9. 5S tolak 9. Jadi inilah merupakan kaedah yang cikgu ajar kamu. Kalau kamu katanya, kalau kamu nak gunakan kaedah ini, memang tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Okay? Tapi cikgu lebih encourage kamu gunakan langkah seperti inilah. Jadi dalam penyelesaian cikgu di sini, cikgu memang akan fokus kepada langkah penyelesaian yang cikgu recommend ni. Okay, jadi sama juga. Okay, N dengan N. 4, 2 darab 2, 4. Okay, jadi di sini mesti sifar. Jadi 2N, 2N. Jadi mesti tolak kan? Jadi jawapan dekat sini adalah N tambah 2, N tolak 2. Lepas tu, untuk yang ini. Ini mungkin banyak orang akan rasanya interesting. Okay, jadi macam mana dengan ini ya? Sebenarnya perlu kita letak A dekat depan? Tak semestinya. Kalau kamu lihat dengan cikgu di sini ya, 1 boleh 1 darab 1 kan? A kuasa 2 adalah A darab A kan? Jadi di sini mesti sifar. Okay, 1 darab A, 1 darab A, negatif, negatif. Negatif, positif, negatif. Tengok, nampaknya dia sama kan? Jadi ini merupakan kehebatan lah bagi kaedah yang ini. Jadi jawapan dekat sini adalah 1 tambah A darab dengan 1 tolak A. Okay, jadi ini merupakan kaedah yang cikgu recommend dengan kamu. Okay, kalau kamu katanya, cikgu saya nak guna langkah seperti ini, bolehkah? Tiada masalah, tiada masalah. Boleh. Okay. Lepas tu kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Okay. Sama juga cikgu gunakan kaedah darab yang silang ni. S 16 adalah 4 darab 4. Jadi di sini mesti sifar. Okay. 4S. 4S. Okay. 4S. Okay. Lepas tu, macam mana dia boleh jadi sifar? Mesti tolak. Jadi tolaklah di sini. Okay. Positif, negatif, negatif. Jadi ini boleh kita semak balik lah. Okay. Jadi macam mana? Lepas tu, okay. S tambah 4. Okay. S tolak 4. Okay. Jadi ini merupakan langkah yang cikgu recommend dengan kamu orang. Okay. Sama juga dengan soalan 4 ini. Okay. P kuasa 2. P 9. Kita guna 3 dengan 3 lah. 36 adalah 6 dengan 6. Di sini dia mesti sifar. Mesti ingat kenapa di sini mesti sifar? Kerana BS-nya. BS-nya adalah sifar. Okay. BS-nya adalah sifar. Kenapa? Okay. Jadi kita darab silam. 3 darab 6. 18 P. 18 P. Jadi macam mana dia sama dengan sifar? Tolak dekat sini. Jadi sini tolak. Negatif, positif, negatif. Jadi jawapan dekat sini 3P tambah 6. 3P tolak 6. Okay. Jadi ini merupakan
kaedahnya lah. Kaedahnya. Okay. Lepas tu untuk soalan 5 sama juga. Okay. M dengan M. Okay, 100 adalah 10 darab dengan 10 lah. Sini 1 adalah 1 darab 1. Jadi kita darab silang. Ini mesti sifar. Jadi 10M, 10M. Jadi ini mesti tolak supaya dia jadi sifar, jadi negatif. Jadi jawapan dekat sini adalah 10M tambah 1. 10M tolak 1. Jadi ini merupakan kaedah menyelesaikan soalan dekat bahagian ini. Jadi ingat kalau mana bahagian yang kamu tak faham, kamu boleh interrupt cikgu, beritahu cikgu apa masalah. Okay? Jadi supaya cikgu boleh jelaskan terus dengan kamu supaya kamu lebih faham. Okay? Kalau kamu rasakan malu tak apa, lepas sesi kita ini kamu boleh Telegram ataupun WhatsApp dengan cikgu lah supaya cikgu boleh jawab dengan kamu lagi. Jadi kita tengok soalan yang seterusnya. Okay. Okay, untuk soalan yang ini, okay, kita kadang-kadang kita kena tahu macam mana kenal pasti. Apa maksudnya kenal pasti? Kalau kamu lihat soalan tadi ini kan, kamu nak lihat 16 mesti ada 4 darab 4, 36, 6 darab 6, 9, 3 darab 3, 100, 10 darab 10 kan. Tapi kalau kamu lihat soalan ini, 32 dengan 18, tidak ada dua nombor yang sama dia darabkan. Ataupun dia bukan nombor kuasa 2. Dia bukan nombor kuasa 2 itu. Okay, jadi macam mana untuk soalan ini sebenarnya kita kena bahagi dia dulu. Okay, 32K kuasa 2 tolak 18. Okay, boleh bahagi 2. 16K kuasa 2 tolak 9. Jadi mula-mula dia kena jadi macam ni dulu. 16K kuasa 2 tolak 9. Lepas tu baru kita gunakan kaedah pendarab silang ni. Jadi 16K dengan K. 16 adalah 4 darab 4. 9 adalah 3 darab 3. Okay, jadi ini mesti sifar darab silang. 3 darab 4, 12K. 12K. Jadi macam mana dia jadi sifar? Negatif. Okay, jadi sama dengan 2, 4K tambah 3. 4K tolak 3. Jadi ingat 2 ini mesti saling ke bawah. Kenapa? Kerana dia difaktorkan dahulu. Okay? Untuk soalan 7 ini, pun dalam situasi yang hampir sama. Okay, kita lihatlah. Okay, mula-mula saya bahagi berperingkat 20 W kuasa 2 tolak 45. Okay, lepas tu dia boleh bahagi dengan 5 jadi 4 W kuasa 2 tolak 9. Jadi mula-mula dia jadi 5 4 W kuasa 2 tolak 9. Inilah adalah perkara yang cikgu selalu ingatkan kamu semua. Mula-mula memang mudah saja. Lepas tu dia akan gabung. Sekarang saya nak 2 rasa. Jadi di sini kamu nampaklah dia 2 rasa sudah. Okay. Macam ada orang suka makan kampung, ada orang suka makan wonton. Tapi sekarang di sini dia rojak wonton kampung, wonton mi. Okay. Jadi di sini sifat. Okay. Jadi sekarang ini W, ini W. 4 adalah 2 darab dengan 2. 9 adalah 3 darab dengan 3. Jadi 2 darab 3, 6W. 6W. Jadi sini kena tolak supaya dia jadi sifar. Jadi jawapannya adalah 5. 2W tambah 3. 2W tolak 3. Jadi inilah merupakan penyelesaian dia. Okey? Masih dapat catch up Okey, lepas tu untuk soalan 8 ni, kalau kamu lihat 49 adalah 7 darab 7. 64 adalah 8 darab 8. Jadi kita tak perlu faktorkan yang pertama macam ni sudah. Tapi adakah soalan ni dia memang lebih susah?
Kita cuba lihat. Sama juga di sini dia nak sifar. Okay, ini adalah G, ini hash, 7 darab 7, 8 darab 8. Jadi darab silang. 56 G hash, 56 G hash. Jadi dia mesti tolak kan? Jadi di sini dia adalah tolak. Jadi jawapan dekat sini adalah 7G tambah 8 hash. 7G tolak 8 hash. Ha. Nampak cikgu buat macam ni macam senang aja kan? Jadi sebenarnya apa yang berlaku di sini masih sama lagi murid. Okay, jadi cikgu haraplah daripada sini kita tahu macam mana handlekan soalan ini. Tengok semua kaedah yang cikgu gunakan adalah dalam kaedah yang kita belajar panggil apa? Darab silang. Kaedah darab silang. Okay? Okay ya? Jadi cikgu next lah. Okay. Lepas tu untuk soalan ini, soalan ini mudah. Okay, macam mana kata mudah? Okay, cikgu guna warna merah supaya nampak. Okay, kamu lihat di sini ada M, ini ada M kan? Di sini ada P, ini adalah P kan? Jadi sekarang saya faktorkan. Okay, untuk tepang ini satu, belakang ini satu. Tepang ini saya faktorkan M. Jadi dalam itu tinggal N tolak Q. Q. Okay. Lepas tu sini saya faktorkan P. Dalamnya tinggal N tolak Q. Jadi kamu nampak N tolak Q di sini kan? Jadi dia akan pergi kepada apa? Okay. N tolak Q, M tambah P. Okay. Jadi inilah dia. Ataupun mungkin cikgu tulis macam ni kamu tak kenal sangat. Okay. Ataupun M tambah P, N tolak Q. Kalau kamu semalam ada ikut cikgu lah, kamu masih ingat ada satu langkah adalah mula daripada M tambah P, N tolak Q. Masih ingat cikgu ada buat semalam macam ni kan? Okay, lepas tu cikgu buat M darab N tolak Q tambah P, N tolak Q kan? Lepas tu MN tolak MQ. Lepas tu PN tolak PQ. Sebenarnya langkah ini, langkah yang di sini dia adalah buat balik lah. Dia buat balik. Okay. Sebenarnya ada kaitan dengan apa yang kita belajar semalam. Okay, macam mana kita macam mana kita kembalikan dia. Ini merupakan salah satu kaedah, salah satu jenis soalan lah. Okay. Jadi di sini sama juga kita nampak ada I dengan I. Belakang ini adalah F dengan F. Jadi di sini saya faktorkan I tinggal G tambah hash. Lepas tu, kalau kamu lihat dekat sini. Tadi di sini dia adalah tambah. Jadi saya guna tambah. Sekarang ini di sini adalah tolak. Biasanya saya akan cuba guna tolak. Tolak F. Tapi di sini kita kena berhati-hati. Okay. Negatif, negatif, positif. Negatif, positif, negatif. Okay. Lepas tu, di sini dia nak negatif kan. Jadi negatif di sini kena positif. Baru dia negatif dekat sini. Jadi ini merupakan taktik dia. Okay. Ini merupakan taktik. Okay, taktik. Okay, untuk ini. Okay, kenapa di sini adalah negatif, dekat sini adalah positif? Kerana negatif, positif, dia di sini dia tapak negatif. Jadi ini merupakan bila kita fikirkan macam mana pergi, kita kena fikirkan macam mana balik. Ini merupakan kaedah yang kita kena tahu dalam soalan seperti ini. Okay. Jadi ini merupakan kebanyakan orang akan tanya, cikgu, di sini adalah negatif, kenapa ini positif? Okay, kamu lihat, negatif darab ke dalam, dia akan jadi negatif lah. Lepas tu, I tolak F darab dengan G tambah H. Jadi inilah penyelesaian dia.
Okey? Okay, kita lihat lagi soalan yang seterusnya. Semakin mencabar, semakin mencabar. Okey. Okey. Lepas tu kita nampaklah ini ada A dengan A. Ini ada B dengan B. Tapi ada benda yang kita kena perhatikan juga. Tengok ini 4, ini 12. 4 dengan 12 boleh dibahagi 4 dengan lengkap kan? Jadi cikgu akan faktorkan 4A keluarlah. Okey. 4A darab C, 4AC tambah. Okey, 12 bahagi 4, 3. Tinggal D. Okey, kamu lihatlah. Okey, bila kita fikirkan balik, 4 darab 3, 12. A darab D, AD. Jadi ini merupakan kaedah dia. Macam mana saya faktorkan dia sekaligus. Saya faktorkan dia. Kalau tidak, kamu mesti guna kaedah macam ni lah. 4AC tambah 12AB. Okey, bahagi 2. 2AC tambah 6AD. Masih boleh bahagi 2? Boleh bahagi 2. AC tambah 3AD. Boleh bahagi lagi? Boleh bahagi A. Tinggal C tambah 3D. Jadi dekat sini 2 darab 2 darab A sama dengan 4A. Jadi ada nampak perkara ini mirip dengan awal-awal tadi kita masuk ke dalam pemfaktoran enggak? Jadi sebenarnya dia ada hubung kait. Just cikgu dekat sini cikgu telah mempermudahkan. Seperti cikgu yang selalu beritahu kamu, apabila semakin tinggi, semakin banyak kita belajar, biasanya kita akan mempermudahkan langkah kerja kita. Okay? Jadi sama juga di belakang di sini. Okay? Cikgu akan faktorkan 7B. Okay? Kenapa? 21 boleh bahagi dengan 7 kan? 21 bahagi 7 adalah 3. Okay? Jadi belakang dia. Okay? Tinggal C tambah 3B. Okay? Kalau kamu tak confident, cikgu buat sekali lah langkah ini. Okay? 7BC tambah 21BD. Okay? Okay. 2 tak dapat, 3 tak dapat, 5 tak dapat. Lepas tu 7. 7 juga merupakan salah satu nombor perdana. 7BC tambah 3BD. Lepas tu bahagi B, C tambah 3D. Jadi kita darat sama dengan 7B. Jadi sama dengan inilah. Okay, lepas tu 4A tambah 7B darat dengan C tambah 3D. Okay? Jadi kalau kamu masih kurang catch up, nanti cikgu bila uploadkan semula ini dalam YouTube, kamu boleh pergi ke YouTube sana dengar kembali lah. Kamu boleh scroll pergi tempat yang kamu nak dengar, kamu dengar semula lagi. Mungkin kamu akan lebih faham. Okay. Lepas tu untuk ini, kita nampak ada S dengan X. Okay. Di belakang ini adalah Z dengan Z. Okay. Jadi, di sini 2 dengan 3 memang tak dapat difaktorkan keluar. Jadi, saya di depan saya hanya S, 2W tolak 3Y. Okay. Lepas tu, di sini negatif. Saya negatif lah. Okay, 10 dengan 15 boleh bahagi 5. Boleh bahagi 5. Okay, lepas tu dengan Z keluar. Okay, sekarang. Okay, 10 bahagi 5 adalah 2. Okay, 2W. Lepas tu, 15 bahagi 5, 15, okay, sebelum tu, macam mana di sini adalah positif. Jadi negatif, negatif. Negatif, negatif, positif. Jadi ini merupakan cara seperti soalan 2 tadi. Okay. Jadi 15 bahagi dengan 5 adalah 3. Okay, tinggal Y. Jadi sebenarnya kamu senang saja. Tengok apa ini? Ini sepatutnya kena adalah apa. Okay, boleh nampak? Okay. Jadi
sama dengan S tolak 5Z darab dengan 2W tolak 3Y. Okay. Jadi ini merupakan penyelesaian bagi soalan 4. Okay. Kita sambung lagi. P dengan P. Di sini Q dengan Q. Jadi 7, 14. Boleh bahagi 7 kan? 7P A tambah 14 bahagi 7, 2X. Di sini. Negatif. Tolak. Okay. 9, 18. Boleh bahagi dengan 9. 9Q. Okay. Jadi dalam ni tinggal A. Okay. Negatif, negatif, positif, negatif. Kena ingat negatif dekat sini. Positif. Okay, 18 bahagi 9, 2. 2S. Jadi nampak ini dua sama. Jadi 7P tolak 9Q darab dengan A tambah 2S. Boleh? Okay, lepas tu soalan 6. Okay, soalan 6. Okay, lihat kita sini adalah S dengan S. Sini adalah R dengan A. Okay, 24 dengan 8. Boleh bahagi dengan 8? Boleh. 24 bahagi 8, 3. Jadi 8 S. 24 bahagi 8, 3T. Tinggal 3T. Tolak, okay, tinggal U. Okay, lepas tu ini tambah. Okay, 15 dengan 5 boleh bahagi dengan 5. Okay, 15 bahagi 5, 3T. Okay, positif, negatif, negatif. Nampak? Okay, 5A, ini tinggal U. Okay, jadi kita nampak dia adalah sama. Jadi dekat sini, 8S tambah 5A darab dengan 3T tolak U. Okey? Nah, jadi ini merupakan penyelesaian bagi muka surat 11. Kalau tiada masalah, cikgu akan sambung seterusnya lah. Okey. Jadi ini merupakan dalam buku kerja lah. Dia punya kaedah darab silat. Okay, sebenarnya kalau ikut cikgu yang lukis ni, dia juga sama. Okay. Yang pentingnya dekat sini cikgu ada tulis. Di sini adalah negatif 2S kan. Okay. Jadi ini 2S, ini 2S, ini 4, ini 3. Okay. 2 darab 3, 6S. 2 darab 4, 8S. Kalau saya nak ini negatif, nombor besar mesti negatif. Negatif 8 tambah 6, negatif 2. Jadi di sini negatif. Jadi nampaklah. Sama seperti kaedah yang cikgu tunjukkan. Okay. Jadi dekat sini, kerana soalan 1 dia telah bagi, kita just isi tempat kosong sajalah. Okay. A dekat sini adalah 2. Okay. 2P kuasa 2. Okay, C dekat sini adalah 3. BS dekat sini adalah 7P. Okay, 7P. Okay, dia adalah positif 7P lah. Okay, P adalah P darab dengan P. Okay, 2. Okay, 2 adalah 2 dengan 1 lah. Okay, lepas tu, kita nak tulis 3 dekat mana? Sekarang kita kena lihat. Okay, kerana dia darab silang kan. Dia darab silang. Okay, jadi kalau 2 darab 3 adalah 6. Satu lagi adalah 1. 6 tambah 1 boleh jadi 7 kan. Jadi saya tulis 3 dekat bawah sini. Okay, seperti cikgu yang telah beritahu kamu sebelum ni. Jangan risau, kamu masukkan. Kalau jawapan tak sama, kamu terbalikkan dia lagi. Okay. Okay, jadi 1 darab P, P. 2 darab 3, 6P. Okay, jadi
hasil tambah 2 ini sama dengan 7P. Jadi jawapannya adalah 2P tambah 1, P tambah 3. Okey? Jadi kita sambung. Sekarang kita lihat semua soalan ni. Okey? Jadi sama seperti yang cikgu telah ajar sebelum ni, kita lukis. Okey, di sini mesti adalah positif 9x. Okey, mana? BX tu. Okey, lepas tu S mesti adalah S dengan X. Okey, lepas tu 18. Macam mana 18? 18 adalah 1 darab 18. 1 darab 18 boleh jadi 9 tak? Tak boleh kan? Okay, lepas tu ada apa lagi? 3 dengan 6. 3 ataupun 2 dengan 9. 2 dengan 9 boleh tambah tolak jadi 9 pun tidak dapat. Lepas tu, sekarang cikgu, apa yang cikgu masuk dekat sini adalah 18. 18 ada 1 darab 18. Ada 2 darab 9, ada 3 darab 6. Okey, dua kombinasi ini tak mungkin jadi 9. Dua kombinasi ini pun tak mungkin. 3 dengan 6 ni adakah? Ada. 3 darab tambah 6 adalah 9. So that's why dia adalah 3 dengan 6. Jadi saya darab silang 3S, 6S. Jadi dua-duanya tambah kan baru akan jadi positif 9. Jadi jawapan di sini positif, 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 positif lah. Jadi S tambah 3, S tambah 6. Okey? Boleh? Okey, lepas tu soalan yang 3. Okey, dekat dalam sini adalah negatif P. Mesti tulis. Mesti tulis. Okey? Okey, lepas tu P kuasa 2, P dengan P lah. Lepas tu 42. 42 ada berapa kombinasi? Ada 1 dengan 42. Ada 2 dengan 21. Ada 3 dengan 14. Okey. Ada 4, 5, 6 dengan 7. Okey, jadi kamu lihat. Ini 1P kan? 1 dengan 24 boleh jadi 1 kan? Tidak. 42 tolak 1 pun ada 41. Okey, 21 tolak 2 pun ada 19. 14 tolak 3 pun ada 11. 7 tolak 6, 1. Jadi ini adalah 6 dengan 7 lah. Jadi kita darab silang. 6P, 7P. Macam mana dia akan jadi negatif? Mesti negatif adalah pada nombor yang paling besar lah. Jadi negatif 7 tambah 6 adalah negatif 1. Jadi sini negatif, sini pun negatif. Jadi jawapan dekat sini adalah P tambah 6, P tolak 7. Okey? Tak ada masalah. Okey, ingat kalau jawapan sesiapa kamu di sini adalah P tolak 7, P tambah 6 pun tidak ada masalah, masih boleh diterima. Masih boleh diterima. Okey, kenapa? Kerana masih lagi ingat konsep yang cikgu selalu beritahu kamu orang. A darab B sama dengan B darab A. Konsep ini memang boleh diguna pakai dalam sini. Jadi soalan 4. Okey, dalam sini positif 2M. Okey, M kuasa 2, M darab M lah. Okey, 35 ada 1, 35. Ada apa lagi? Ada 5 darab dengan 7. Tak ada lagi. Okay. Jadi di sini kita boleh nampak lah 7 tolak 5, 2 kan. Jadi di sini 5 dengan 7. Okay, 5M, 7M. Macam mana dia adalah positif 2, mesti nombor kecil ini negatif kan. Okay, kerana 7 tolak 5, 2. Okay, jadi M tolak 5, M tambah 7. Okey?
Soalan 5. Masih sama. Di sini negatif K. K kuasa 2, K dengan K. 2 adalah 1 dengan 2. Jadi saya tulis 2 macam tu dululah. 10. 10 ada 1 dengan 10. 2 dengan 5. Okay, jadi sekarang saya kena tentukan. Saya kena tentukan macam mana dia akan jadi negatif 1. Macam mana dia akan jadi negatif 1. Okay, kamu lihat. Okay, jadi sekarang ada 2 dengan 1. 2K dengan 1K. Jadi kalau 1 dengan 10. Okay, 2 darab 10, 20. 1 darab 1. 1 darab 1, 1. 10 dengan 1 boleh jadi 20 boleh jadi 1, tak mungkin. Jadi kalau 10 dengan 1 pun tak mungkin. Jadi kita mungkin kombinasi yang seterusnya lah. 2, 1 mungkin dengan 5 dengan 2. 1 darab 2, 4. 1 darab 5, 5. 5 dengan 4 boleh jadi 1? Boleh. Jadi kombinasinya adalah 5 dengan 2. Macam ni. Jadi 5K dengan 4K. 2 darab 2. Okay, macam mana dia adalah negatif? Mesti nombor lebih besar adalah negatif. Jadi di sini ini negatif. Negatif, positif, negatif. Nampak kan? Jadi jawapannya adalah 2K tolak 5. K tambah 2. Okay? Jadi boleh? Cikgu harap kalau kamu ada masalah, kamu mesti tanya dengan cikgu. Kalau tidak, cikgu akan macam shock sendiri saja dekat sini ya. Okay? Okay, lepas tu soalan 6. Kamu akan nampaklah soalan semakin challenging lah. Soalan semakin challenging. Di sini adalah negatif 11W. Okay? W. 3 mesti 3 dengan 1 sajalah. 4 ada dua kemungkinan. Okay? 4 ada 2 kemungkinan. 1 dengan 4 dengan 4. 2 dengan 2. Jadi 3, 1, 1, 4. Okay? 1, 12. 12 tolak 1, 11. Jadi saya akan gunakan 1 dengan 4 macam ni lah. Okay, jadi kelas. Ini merupakan pengalaman. Bila anda sudah banyak pengalaman, kamu akan dapat cari yang paling cepat punya lah. Okay. 3 darab 4, 12W. 1 darab W, W. Macam mana dia jadi negatif 11? Mesti 12 adalah tolak lah. Jadi tolak. Jadi di sini 3W tambah 1. W tolak 4. Ini merupakan jawapannya. Nampaknya susah, nampaknya macam susah. Tapi bila anda buatnya satu langkah demi satu langkah, sebenarnya dia mudah. Seperti soalan 7 juga. Okay, ini adalah positif 5G. Jadi ini G dengan G. 2 mesti 2G dengan 1 lah. Okay, 3. Okay, macam mana dia akan jadi 5? Macam mana dia akan jadi 5? Jadi ada 2 situasi. Okay. 1, 3 darab 2 darab 3. Okay. G darab 1. G darab 3. G darab 2 darab 3. Kamu kata macam ni. Boleh tak? Mungkin boleh. Kita cuba. 1, 3. Okay, 2G darab 3G, 6G. 1G darab G. Oh, kamu kata, oh cikgu, saya tolak macam ini. Okay, kalau ini tolak, ini adalah tolak. Okay, ingat, lihat. Tolak, positif, negatif, positif, positif. Betul tak di sini? Tak betul sudah kan? Jadi kalau di sini, kalau dia tak betul, maksudnya kita tak boleh guna kaedah macam ni. Jadi ini merupakan kenapa kita kena semak. Kamu lihat di sini, positif, negatif, negatif. Negatif, positif, negatif.
Tapi kamu lihat sini, negatif, positif, macam mana boleh adalah positif? Bermaksudnya di sini saya sudah salah lah. Jadi saya sudah salah, saya backlah sekarang. Macam mana kalau adalah 3 dengan 1? Okey, G darab 3, 3G. 2G darab 1, 2G. Jadi 3 dan tambah 2, 5 juga. Tapi ini positif, 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 positif. Positif, positif, positif. Nampak kan? Jadi ini baru merupakan jawapan yang kita nak. Okey, jadi di sini 2G tambah 3, G tambah 1. Jadi nampak tak perangkap dia dekat mana? Oh, nampak? Boleh macam ni . Tapi bila kamu semak kembali positif negatif tu, kamu nampak tempatnya yang kenapa dia tak boleh. Okay? Jadi nice try Leo. Okay, kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Okay, lepas tu masih sama lagi. Jangan tertakut bila kamu nampak negatif. Di sini negatif 10 Q. Okay, sini Q dengan Q. Okay. Jadi Q ada negatif. Jadi saya letak salah satu tempat negatif dululah. Negatif depan kita biasanya akan letak dulu. Negatif belakang biasanya kita akan ansur-ansur kemudian. Okay. Lepas tu 25. 25 ada berapa kemungkinan? 1 darab 25 dengan 5 darab 5. Jadi di sini 5 darab 5. 5 dengan 5 jadi 10 lebih berkemungkinan daripada 1 dengan 5 kan? 25 kan? Jadi 5. Okay. Lepas tu saya nak darab dia silap. Okay. Negatif Q darab 5. Negatif 5Q. Q darab 5. 5Q. Sekarang tengok negatif 5 kalau 5 tolak 5 kosong kan? Tapi kalau dia nak jadi 10 ini juga kena negatif kan? Jadi kalau ini negatif, ini juga kena negatif. Jadi kita lihat. Negatif, positif. Ini positif. Cikgu tulislah positif. Negatif, positif, negatif. Jadi kita nampak. Ini jawapan dia. Okay, jadi negatif Q tolak 5. Q tambah 5. Ini cara dia. Okay. Okay, lepas tu kita lihat soalan yang 9. Soalan 9 juga sama. Okay, sini adalah positif 15X. Okay, lepas tu ini adalah S dengan X. Okay, sekarang soalan 9 ada lain sikit dengan soalan 8. Soalan 8 di sini adalah 1. Tapi di sini 7. Jadi sekarang saya tak nak letak negatif dulu. Tak nak letak negatif dulu. Kenapa? Kerana sekarang saya tak pasti mana satu negatif lebih baik. Kalau kamu tengok jawapan memang kamu tabak agak lah. Tapi kalau kita daripada awal penyelesaian, kita kena ada langkah dan strategi kita untuk berfikir dekat bahagian ini. Okay, jadi sekarang macam mana dengan 8 ini? 8 ada negatif 1 dengan 8. Jangan terus negatif Leo ni. Sebenarnya kita negatif tu kita buat akhir dulu. Sekarang kita fokus dengan nombor saja dulu. Jadi kalau 8, kalau kamu lihat 8 dengan 7 tambah dia akan jadi 15 kan? Jadi saya akan guna 8 dekat atas, 1 dekat bawah. Cuba dulu saja ini. Kita cuba dulu. S darab 8, 8S. 7S darab 1, 7S. Tengok, 2 ini tambah, dia akan jadi positif 15. Berapa positif? Jadi sekarang masalahnya adalah negatif kita kena letak mana? Jadi ada 2 kemungkinan negatif yang kita boleh letak. Satunya saya guna warna
warna orange, sama ada saya letak negatif 7 dengan negatif 1. Kenapa? Negatif, negatif, positif. Nampak tak? Tahu kenapa saya mesti letak negatif tak? Tengok, negatif, positif, baru negatif sini kan? Negatif, positif, baru negatif sini kan? Jadi dekat sini, sama ada saya letak yang ini, kombinasi ini, ataupun saya boleh letak kombinasi negatif S dengan negatif 8. Ada dua jenis kombinasi ya. Dua-dua jawapannya betul. Dua-duanya jawapannya betul. Tak ada masalah. Okay. Jadi kalau saya gunakan cara hijau, saya guna cara hijau, jawapannya macam ni. Kalau saya guna cara orange, jawapannya macam ni. Saya tulis ada dua jenis jawapan. Kalau cara hijau, 7S tolak 8, negatif S tambah 1. Kalau cara orange, negatif S, negatif 7S tambah 8, S tolak 1. Jadi ingat, dua jawapan ini diterima. Dua jawapan ini diterima. Jadi untuk soalan 9 ada dua kemungkinan jawapan. Dua-dua diterima. Okey? Jadi ini adalah yang special lah bagi soalan 9. Ini adalah soalan 9, dia adalah satu soalan yang agak special. Dia ada dua jawapan. Tapi kalau kamu lihat dalam buku, memang dia bagi kamu satu jawapan lah. Kalau kamu tak percaya, kamu boleh guna dua-dua ini, kamu kembangkan. Tengok akhirnya dia dapat ini kah? Itu adalah cara yang paling senang untuk buktikan sama ada Cikgu Wong malam ni ada tipu kamu atau tidak. Okey? Cikgu. Okey. Itu Jadi kita lihat soalan 10. Itu hijau itu kan negatif. Cikgu. Itu soalan 9 kan negatif, itu hijau tu negatif 7S dan negatif 8. Kenapa positif 7S dan itu negatif 8? Hijau tu. Kamu lihat ini adalah orange Saya nak hijau negatif dekat sini 7S tolak 8. Negatif S tambah 1. Okey. Jangan nampak kenapa semua negatif. Dia yang negatif hijau 7S tolak 8. Negatif S tambah 1. Kalau yang orange negatif 7S tambah 8. S tolak 1. Itu dia. Okay? That's why cikgu guna dua warna. Jangan tergabung dua warna itu. Jawapan tak boleh gabung warna dekat sini. Okay? Clear? Okay. Okay, thank you. Class 5K. Okay? Jadi sekarang ini K, ini K. Soalan 10 lagi challenge. Kenapa? Kerana sekarang kamu kena fikirkan macam mana kombinasi. Kerana 6 ada 1 6 dengan 2 3. Lepas tu 21 ada 1 21 dengan 3 7. Jadi macam mana kombinasi memboleh kita mendapat 5. Macam mana kombinasi memboleh kita dapat 5. Okay, jadi kalau kita lihatlah. Okay. Depan kita guna 1 6 bagus ke kita gunakan 2 3 bagus? Kita tidak tahu. Jadi kita mesti cuba-cubalah. Okay, 1 darab 1 memang tak mungkin. 1 darab 3, 6 darab 7 pun tak mungkin. 1 darab 7 adalah 7. 6 darab 3 adalah 18. 18 tolak 7 pun tidak sama dengan 5. Jadi 1 dengan 6 memang tak sesuai. Okay. Lepas tu 2, 3. Okay. 2, 3
2 darab 1, 2. 3 darab 21 pun tidak sesuai. 2 darab 21, 3 darab 1 pun tak sesuai. Jadi ini pun tak sesuai. Jadi 2 darab 3, 6. 3 darab 7, 21 pun tak sesuai. 2 darab 7, 14. 3 darab 3, 9. 14 tolak 9, 5 kan? Jadi sekarang saya kena hati-hati ya. 2, 3. 2 dengan 3. Macam mana saya letak 3 darab 3. 3 darab 3, 10. 2 darab 7. Okay. 2 darab 7, 14. Okay. 3 darab 3, 3. 3 darab 3, 9. K. Jadi kalau dia nak 5 positif, mesti 14 tolak dengan 9 kan? Tolak 9. Jadi biasanya kita akan letak negatif dekat sini. Tapi di sini tak boleh. Kenapa? Lihat sini adalah positif. Tapi sini negatif. Jadi negatif boleh letak dekat sini. Okay, negatif boleh letak dekat sini. Kenapa bukan letak sini? Kerana kalau letak sini, letak 2, negatif 2 darab 7 adalah negatif 14. Jadi ini adalah bahagian yang kamu mesti berhati-hati kalau letak negatif pada tempat depan ni. Kalau letak belakang ni tak ada masalah. Negatif, positif, negatif. Negatif dekat sini. Negatif, positif, negatif. Jadi jawapan dekat sini adalah 2K tambah 3. Negatif 3K tambah 7. Okay. Jadi untuk soalan-soalan pemfaktoran ini bagi cikgu lah. Soalan 8, 9, 10 adalah jenis soalan yang paling challenge minda anda semua. Kerana anda mungkin senang terkeliru. Jadi tak ada masalah kerana soalan ini dia memang nak kelirukan anda. Jadi apa yang anda kena ada adalah kamu kena clear. Kamu kena clear. Dan cikgu harap soalan 8, 9, 10 contoh penyelesaian cikgu dekat sini boleh membimbing kamu menyelesaikan soalan yang mirip dengan soalan 8, 9 dan 10 pada masa hadapan. Okey? Jadi kita akan terus lihat kepada soalan penyelesaian masalah. Ada 2 penyelesaian masalah. Okay, soalan yang pertama, penyelesaian masalah. Azia ingin membeli rod kayu untuk memasang lansir di tingkap biliknya. Luas tingkap itu adalah 4S kuasa 2 tambah 2S tolak 12 cm kuasa 2. Jika tinggi tingkap itu adalah 2S tambah 4, berapa panjang? Jadi kita katalah ini panjang dia. Kita tak tahu, tapi tinggi dia adalah 2S tambah 4. Jadi macam mana saya nak cari panjangnya? Sebenarnya daripada 4S kuasa 2 tambah 2S tolak 12, saya faktorkan dia. Jadi macam mana faktorkan dia? Jangan lupa yang ini. 2S, jadi S dengan S. Jadi sekarang kita kena cari macam mana dia boleh dapat 2S dekat sini. Jadi 4 ada 2, ada 1, 4, ada 2 dengan 2. 12 ada 1, 12, 2, 6, 3, 4. Jadi kita kena cari kombinasi lah. 1, 4 dengan 1, 12 memang tidak mungkin sudahlah. Okay, tapi 1 darab 6, 2 darab 4, 8. 2 darab 4, 8 dengan 6 ni boleh jadi 2. Jadi ada kemungkinan. Jadi kita boleh cuba, kita terus tulislah 1, 4. 1, 4. Okay. 4 darab 2. Okay, 6. Okay. Jadi 2 darab 4, 4S. 2, 6S. Jadi macam mana dia akan jadi 2S? Di sini tolak dengan 4 lah.
Okay, jadi 6 tolak 4, 2S. Jadi di sini negatif. Jadi negatif, positif, negatif. Kita boleh nampak sudah kan? Jadi ada S tolak 2, 4S tambah 6. Okay. Tapi masalah, ada satu masalah. Apa masalah? Ada perhatikan masalah yang cikgu hadapi sekarang tak? Sekarang yang ini macam tidak ada dekat sini kan? Tak ada dekat sini kan? Jadi bermaksudnya langkah ini tak betul. Jadi macam mana? Mungkin sekarang saya kena cari penyelesaian yang kedua. Yang dia juga dapat 2X. Jadi saya sekarang mungkin saya carilah. Mungkin 2 darab 2, 2 dengan 2, 3, 4. 2 darab 3, 2 darab 3, 6. 2 darab 4, 8. 8 tolak 6 pun 2 kan? Jadi sekarang 2S, 2S. Okay. Lepas tu 3 dengan 4. Jadi 6S, 8S. Tolak. Jadi jenis jawapan yang kedua adalah 2S tolak 3, 2S tambah 4. Nampak tak? Sekarang nampak tak? Ini sama dengan ini sudah? Jadi bila kamu nampak soalan ini, sebenarnya kamu boleh cubalah. Cuba dia beberapa kali untuk mentapak. Jangan panik. Kamu lihat cikgu tadi. Cikgu tapak yang ini. Tak dapat guna. Sampai yang hijau ini baru dapat guna. Dengan kaedah yang kedua ini. Jadi, lepas kita tapak ini, okay. Jadi kita kesimpulannya adalah panjang rod kayu adalah 2S tolak 3. Ini adalah merupakan jawapannya lah. Okay. Panjangnya adalah 2S tolak 3 dalam kurungan. Lepas tu kita bagi dia sentimeter. Boleh? Okay. Untuk bahagian ini cikgu just beritahu kamu. Okay, kalau kamu temui lagi soalan macam ni, kamu cuba lagi cari. Ada kemungkinan yang kedua. Okay? Boleh? Cikgu harap kamu semua cuba teliti terokai dululah. Okay? Kalau ada masalah, kamu masih boleh jumpa dengan cikgu. Mungkin lain kali cikgu boleh beritahu kamu rahsia dalamnya. Ada rahsia dalam sini. Okay? Kita apa? Relax bila kita belajar. Kita lihat kepada soalan satu lagi terakhir. Cikgu Karim ingin menyusun beberapa keping jubing yang berbentuk segi empat tepat untuk membina laluan murid seperti dalam raja di bawah. Semua jubing itu mempunyai saiz yang sama. Jumlah luas bagi 12 keping jubing itu ialah ini jumlah dia. Jadi segi empat tepat. 12 segi empat tepat. Jadi sekarang hitung panjang sisi minimum. Bagi setiap jubing itu. Panjang sisi, panjangnya. Ini adalah lebar. So, apa cara yang kita boleh buat? Apa cara yang kita boleh buat? Sekarangnya sebenarnya soalan ini dia adalah soalan mirip macam kebat. Soalan mirip macam kebat. 108S kuasa 2 tolak 192. So mula-mula kita cuba tengok 108S kuasa 2 tolak 192 ini boleh dibahagi ke? Bahagi 2. 54S kuasa 2 tolak dengan
96. Masih boleh bahagi? Boleh. Bahagi 2. 27S kuasa 2 tolak dengan 48. Okay. Masih lagi dapat? 2 tidak dapat. Boleh 3 kan? 3, 9. Okay. 1, 6. Masih boleh lagi? Tidak dapat. Jadi, kita darab 2 darab 2, 4. 4 darab 3, 4 darab 3, 12. Jadi, dia adalah sama dengan 12, 9S kuasa 2, 16. Okay, sekarang, kalau kamu perhatikan, kamu akan nampak ini 9, ini 16. 9 adalah 3 darab 3. 16 adalah 4 darab 4. Jadi kita gunakan kaedah ini. Kamu nampak BS-nya sama dengan sifar kan? BS, S. 9 adalah 3 dengan 3. 16 adalah 4 dengan 4. Okay. 12S, 12S. Tolak supaya jadi sifar negatif. Jadi kita boleh nampak di sini adalah 12, 3S tambah 4, 3S tolak 4. Okay. Jadi kalau kamu lihat dekat sini kan, kita telah selesaikan sampai sini. Dia sekarang dia nak panjang sisi minimal. Okay. Kecuali 12, antara 2 ini. 3S tambah 4 dengan 3S tolak 4. Kamu rasanya mana satu adalah paling kecil? Ha? Ada tambah itu paling kecil ke ataupun yang tolak itu paling kecil? Boleh teka? Ada sesiapa nak cuba? 12 paling kecil. Saya kata kecuali 12. 3S tambah 4 dengan 3S tolak 4. Mana satu paling kecil? 3S tolak 4. Ya, 3S tolak 4. Bagus. Okay, kita boleh nampak lah. Biasanya kita akan nampak ada negatif ni kecil lah. Okay, jadi memang dia adalah jawapan yang akhirnya. Okay, jadi panjang sisi adalah 3S tolak 4 cm. Jadi ini merupakan jawapan akhir. Jadi ini merupakan soalan-soalan agak spesial lah kalau dalam penyelesaian bagi pemfaktoran. Okay. Jadi kalau kamu nak challenge, kamu boleh buka lagi buku test. Dalam buku test dalam satu topik ini ada juga banyak soalan penyelesaian masalah. Okay, kamu boleh cuba. Kalau kamu mempunyai masalah, kamu boleh tanya dengan cikgu. Okay, jadi setakat ini cikgu harap banyak benda yang kita telah belajar malam ni dan kita macam rushing saja. Jangan risau, cikgu ada rakamkan ini dan harap nanti kamu, kalau kamu ada masa, kamu masih boleh dengar balik. Okay, mungkin bila dengar balik tak perlu sekali dengar habislah. Okay. Jadi ada apa-apa masalah nak tanya lagi? Okay, kalau tidak ada, kita sampai sini saja untuk hari ini. Dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okay. Terima kasih atas kehadiran semua. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye, cikgu. Okay, bye-bye. Thank you. Okay, bye-bye. Ya, Christopher.